Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi anzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang yang beriman, berimanlah oleh kalian dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada Al-Quran. Barang siapa yang kafir dengan Allah, kufur dengan Allah, dengan malaikat Allah, dengan sekalian Rasul-Rasul Allah dan kitab-kitab Allah dan hari akhir janji oleh Allah, maka sesungguhnya dia benar-benar sesat yang jauh daripada petunjuk Allah. Shadaqallahu maulana al-azim. Terima kasih pada sahabat hamba Ustaz Aiman, hafizahullah ta'ala wa atalallahu baqa'ah. Hamba ni kurang sihat sikit sebenarnya, tapi sebab dah terlanjur berjanji, ingat kata boleh mari ziarah ayah, kata ayah sakit dah. Bapa ayah pula pakai Kuala Lumpur dah. Allah hebat sungguh, masya-Allah. Tak apalah. Ala kuliahnya siapa-siapa dah. Kita kecek sepatah dua dah. Lebih kurang sebagai ingatan untuk kita bersama. Karena ilmu tu apabila kita saling ingat mengingati, muzakarah, hayatul ilmu bil muzakarati. Hidupnya ilmu dengan saling sebut menyebut. Nah, muzakarah ni sebut menyebut, ingat mengingat. Kalau kita mengaji sipeh, mengaji katuk pak, mengaji katuk pak, jadi tak ingat. Nah, jadi bila kita baca, mu baca aku baca kamu, habis-habis tidak kalau di pondok mula, kata Tok Guru, tak ada orang nak dengar mu baca lah kau batal menyapu tak apa. Nah, jadi lekat ilmu. Jadi mudah-mudahannya sedikit sebanyak apa kita bincang pada pagi ni dapat manfaat bersama, terutama hamba sendiri bercakap ni lah. Para hadirin semua, Allah Ta'ala sebut hai orang beriman. Hai orang beriman artinya hai orang yang tasdik, izaan wal qabul fil qalbi. Iman ni artinya izaan wal qabul fil qalbi. Dia panggil tasdiqul batini. Benar hak bahasa batin. Berbeza dengan Islam. Islam ni orang panggil inqiyaduz zahir ataupun tasdiquz zahir, ataupun kita dengar juga iqraru bil lisan. Sebut dengan lidah, mengaku dengan lidah, setuju dengan lidah kita, dengan zahir anggota tubuh badan iaitu lidah. Kadang-kadang Islam iman ni hak tulah. Apabila disebut salah satu, maka iman ialah Islam, Islam ialah iman. Nah, seperti ayat tu kata, hai orang-orang beriman, artinya hai orang Islam. Ataupun hai orang Islam, hai orang beriman. Tapi apabila sebut sekali pada satu ayat, iman Islam ni ada makna yang berbeza. Nah,
Contoh seperti itu, saya kata qalatil a'rabu amanna. Telah berkata orang Arab bila mereka masuk Islam, amanna, kami telah pun beriman. Qul, mujawab hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu, kalian belum lagi benar-benar sempurna imannya. Walakin qulu aslamna, akan tetapi mu katalah kami baru Islam. Jadi di sininya ada makna iman lain, Islam lain. Bagaimana hak sebut tadi? Ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jawharatit Tauhid. Sini mengaji tak? Kitab Matan Jawharatit Tauhid mengaji. Tak siapa lagi kok. Nah, insya-Allah nanti nah. Kena mengaji tu Matan Jawharatit Tauhid karangan Imam Ibrahim Al-Laqani. Dia kata nah, wa fussiral imanu bit tasdiqi wa nutqu fihi khulfu bit tahqiqi. Ya. Wa fussiral iman, dan ditafsirkan iman oleh ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila sebut kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ni kan, sebagaimana kata Al-Hafiz Imam Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, ithaf sadatil muttaqin idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim asy-syairatu wal maturidiyah. Bila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah secara itlaq gitu tanpa qaid, maka artinya mereka ulama-ulama yang menjalani kaedah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan ulama-ulama yang menjalani kaedah Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Sebab apa? Sebab dua tokoh ni mereka memperkukuh apa yang telah diutara atau dibahas atau diterangkan oleh ulama-ulama salaf yang sebelumnya. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah. Jadi dua-dua orang tadi itu mereka bukan buat mazhab baru, tapi memperkemaskinikan lagi. Contoh seperti Imam Syafi'i. Di zaman Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i sangat marah dengan Mu'tazilah. Di zaman Imam Syafi'i ini sangat marah dengan Mu'tazilah. Sehingga banyak perkataan Imam Syafi'i murka dengan pengajian ilmu kalam. Ilmu kalam yang dimaksud di sini bukanlah ilmu sifat 20 yang kita belajar tu, bukan. Sebab ilmu sifat 20 tak wujud lagi di zaman Imam Syafi'i. Jadi sebab tu salah besar apabila ada ustaz-ustaz guna perkataan Imam Syafi'i kata kepada sifat 20. Salah. Sebab Imam Syafi'i bukan kata ke sifat 20. Sebab apa? Sebab sifat 20 tak wujud lagi. Yang Imam Syafi'i marah mengaji ilmu kalam yang dimaksud itu ialah Mu'tazilah. Gitu dah. Mu'tazilah. Hingga Imam Syafi'i kata, bagi aku, orang berzina dengan minum arak berbanding dengan orang mengaji ilmu kalam, lebih aula dibedah atas belikat dengan rotan, disebab atas belikat dengan rotan ni orang mengaji ilmu kalam. Maksud situ bukan sifat 20, iaitu ilmu kalam Mu'tazilah. Itu ingat dah. Jadi takut ada orang mari duduk bicara, Imam Syafi'i marah mengaji sifat 20, bahau selalu dah, nipu selalu dah. Sifat 20 tak wujud, Imam Syafi'i nak marah ke mana? Jadi kelahiran Asy'ariyah Maturidiyah tu ialah lawan Mu'tazilah. Bukan Mu'tazilah sajalah. Mu'tazilah, Falasifah, Jahmiyah, Mu'attilah. Begitu juga Musyabbihah, Mujassimah, Karamiyah, Hasyawiyah, Rafidiyah, Nasibiyah, Nusairiyah, Alawiyah. Macam-macam buat sesat ni. 72 firqah lah kau. Jadi cocok dengan perjuangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lawan Mu'tazilah, Abul Hasan Al-Asy'ari lawan Mu'tazilah. Secocok. Gitu. Jadi apa kata ulama Asy'ariyah? Wa fussiral imanu bit tasdiqi.
Ditafsirkan iman tu ialah mutlaqut tasdik, semata-mata iz'an wal qabul fil qalbi. Ana tasdik ni setuju dan terima dalam hati kita bin nabi, dengan nabi. Wa bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ulima min ad-din bid-darurati. Setuju dengan nabi dan setuju dengan apa yang dibawa datang oleh nabi daripada hukum hakam agama yang diketahui dengan secara mudah. Itu dia panggil iman. Adapun mengucap dua kalimat syahadat dan beramal dengan tubuh badan kita, perintah Allah, itu bukan syaratun li sihhatil iman. Bukan syarat untuk mengesahkan iman. Lepas tu apa dia tu? Mengucap kalimat syahadat. Mengucap kalimat syahadat ni kata ulama kita ahli sunnah wal jamaah, syartun li ijra'i ahkamil islamiyah fid dunya. Syarat untuk sah diperlaksanakan hukum hakam Islam di dunia. Nah, jadi bila ada orang mengucap kalimat syahadat, maka dia Islam lah. Boleh kita jadi bini dia, boleh dia jadi tok laki kita, boleh dia jadi menantu kita, boleh lah. Nah, boleh katana kuhi dia panggil, seperti menikah kahwin. Wattawaruthi, berwaris-warisan pusaka, boleh. Apa lagi? Wassalati khalfihi, semaya belakang dia jadi tu imam, boleh. Wassalati alaihi, kalau dia mati kita boleh semaya jenazah dia, boleh. Wa tajhizil mayyiti, uruh jenazah dia ikut cara Islam, boleh. Pasal dia mengucap dua kalimat syahadat. Tu boleh mandi, boleh kapel. Wa dafni fi maqabiril muslimin, boleh. So hati dia itu bukan urusan kita. Nah, ya dia ni bukan masuk Islam sungguh ni, munafik ni. Masa nak nikah dengan anak aku comel, bukan. Bukan urusan kita dah. Nahnu nahsabu bizawahir. Kita hanya boleh buat hitungan zahir saja. Zahir dia mengucap kalimat syahadat, Islam lah. Tok nenek dia Islam, Islam lah secara keturunan. Soal hatinya benar atau tak benar, wallahu yatawallas sarair. Itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri walaupun dapat wahyu, siapa munafik di Madinah? Dah. Munafik ni maknanya orang dusta. Izharul Islam fil lisan, menzahirkan kalimah syahadat Islam dengan lidah. Wa irfa'u bil kufri fil janan, menyembunyikan kekufuran di batin hati. Tapi Nabi kita tidak buat main-main dengan tindakan keganasan, tidak. Padahal munafik jelas. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Dia kata apabila datang kepadamu oleh orang munafik, lalu mereka mengucap dengan lidah saja, sesungguhnya kami menyaksi bahawa engkau utusan Allah. Allah Maha tahu, hai Nabi Muhammad, mu benar-benar utusan Allah, dan Allah Maha menyaksi bahawa orang munafik dusta mereka dengan syahadat mereka. Mereka dusta. Artinya mereka tu takdzibun Nabi. Wa takdzibu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ulima min ad-din bid-darurah. Mereka dalam hatinya mendustakan Nabi dan mendustai apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil kufur. Tapi lidah asyhadu an la ilaha illallah. Tapi Nabi tetap layak seperti orang Islam. Bahkan Sayyidina Umar ni pernah minta nama, senarai nama. Ya Rasulullah, bagi kamu lah nama orang munafik supaya selesai, settle. Besok kita selesai. Sayyidina Umar tu gitu, Al-Faruq, orang yang membezakan antara yang hak dengan yang batil. Tak berahi. Hodok selimut-selimut, musuh yang selimut ni dah. Sayyidina Umar kata, jangan ya Umar. Nanti apa kata orang musyrikin? Tengok Muhammad teruk perangai.
Sama-sama orang mengucap 2 kalimah syahadat masuk Islam pun dia bunuh main-main. Inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Itu Rasulullah SAW. Maka sebab tu mengucap 2 kalimah syahadat sahlah Islam dia. Bolehlah diperlaksana hukum Islam. Soal hati dia benar beriman, sahibul bait adraka ma fi. Tuan hati itu lebih tahu apa yang ada dalam hati dia. Serah pada Allah. Gitu juga beramal wa a'malu bil arkan. Beramal dengan anggota tubuh badan ni pun syartun li kamalil iman. Syarat untuk sempurna iman. Sebab apa Amo duk sebut ni? Sebab Amo kerap duk dengar ustaz-ustaz mengajar. Dia kata, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Iman ni mesti teripung 3 kali. Tasdiqu fil janan, wa iqraru bil lisan, wa a'malu bil arkan. Tak ada salah satu, kafir lah. Sudah. Jangan gitu dah. Laju sangat tu. Tu ustaz tu ambil mana? Barangkali tukar baca kitab. Itu pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Jaga dah. Orang Khawarij, orang Mu'tazilah, dia sependapat iman kena teripung 3 kali. Teripung 3 je. Kita ada satu je, tasdik. Cukup. Tasdik tu tasdik syar'i, bukan tasdik mantiki dah. Tasdik syar'i ni artinya setuju dan terima dalam hati. Kalau tasdik mantiki semata-mata tahu, tak sah iman. Seperti ahlul kitab. Ahlul kitab ni tahu tak Nabi? Tahu. Nabi Muhammad tu benar. Tapi ahlul kitab setuju tak Nabi Muhammad tu Nabi? Tak setuju. Tak terima dia. Tu. Maka tak dihukum beriman semata-mata tahu. Jadi kerek Amo duk dengar ustaz-ustaz duk mengajar lagu tu. Silap tu sikit. Tidak silap sikit, silap banyak tu. Karena kalau kita sebut iman tu 3 perkara, muafakatlah kita dengan Mu'tazilah, dengan Khawarij. Cuma Mu'tazilah Khawarij dia khilaf pula sama dia. Kalau tak ada salah satu daripada 3, ternafi salah satu dari 3. Tak ada tasdik ke, ada 2. Ataupun tak ada ikrar ke, ada tasdik, ada amal. Apa nak dihukum soal itu? Ini khilaf. Kata Mu'tazilah tak ada salah satu daripada 3. Orang ni tak boleh dihukumkan mukmin, tak boleh dihukumkan kafir, tak boleh dua-dua. Nak kata mukmin mana cukup 3-3. Nak kata kafir, ada lagi 2, ada puasa. Lepas tu orang ni dipanggil mupi. Mukmin kafir campur dua-dua. Mupi maknanya. Orang lagu ni lagu mana akhirat? Syurga tak boleh masuk pasal kafir. Neraka pun tak boleh masuk pasal ada lagi tanda mukmin tu. Lepas tu duduk tengah-tengah. Manzilatun baina manzilatain. Duduk tengah-tengah. Syurga tak boleh masuk, neraka pun tak boleh masuk. Sakit kepala Khawarij dengar. Gapo dia lah mu ni? Payah. Kalau tak ada so kafir lalu sedih. Tu kata Khawarij. Tak ada so kafir. Dia kafir kekal dengan aku. Habis settle masalah. Tu Khawarij. Bersalah dengan kita orang ahli sunnah wal jamaah. Ini kita kena tahu tu. Maka Tuhan khitab. Hei orang beriman. Berimanlah olehmu dengan Allah. Dengan Rasul. Pelik tu kan. Orang yang telah beriman dah disuruh beriman pula. Inilah dalil yang menunjuk kata iman tu ada 2. Satu iman ijmali, satu lagi iman tafsili. Jadi Tuhan suruh tu bukan suruh buat benda yang sama. Bukan tahsilul hasil. Tetapi takmilul kamil. Melengkapi lagi, menyempurnakan lagi. Apa kita kata rumah, kalau kita buat siap dengan plaster, dengan bumbu, mozaik tak pasal, cat pudar, rumah tak boleh panggil, rumah juga. Boleh dah nak duduk. Tapi rasa gelap, serabut dah tu ni. Hitam dalam rumah. Lepas tu,
Kita pasal mozaik, tai, kita cat warna gapo hak kita rasa suka. Ni hijau ke, nak kelabu ke, kayak gitu. Ikut pandai lah. Buh pasu bunga, buh frame-frame ke gapo, buh heko, buh gapo hias. Oh, jadi sedap duduk le rumah tu. Bau rumahku syurgaku. Jadi kalau tak pasal mozaik gapo, pun pergi rumah dah. Mana kita ni ngaji rukun iman ada berapa? Mana beriman dengan Tuhan, dengan Allah. Beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Beriman dengan kitab-kitab Allah. Beriman dengan Rasul-Rasul Allah. Beriman dengan ada hari akhir yang Allah Ta'ala janji. Beriman segala perkara berlaku. Qada qada Allah. Oh, beriman tu. Selesai. Tu rukun iman. Tapi takutnya mari tsunami akidah. Nah. Tu mari wak ganggu gugat. Sudah. Tuhan ada kedok. Nah, mu pun ada, Tuhan pun ada. Lebih kurang mu dengan Tuhan. Sudah lah. Mu pun sore, Tuhan pun sore. Mu pun serupa dengan Tuhan juga. Mu, tangan mu dengan tangan beruk tak serupa. Mu pun tak serupa juga dengan sama-sama mu. Sudah. Mari benda-benda gini jadi kau kena belajar secara tafsili, terperinci pula. Nak belajar ambil sendiri Quran hadis, jawab dia pakai pening gitu je kita. Mujulah ulama yang tolong gali, bukukan, atur sistem. Jangan kita buat mengaji pula jangan. Apa mengaji sifat 20 ada. Tuhan ada lawan-lawan tak ada. Sedap ya. Tuhan dengar-dengar lawan-lawan pekok. Tuhan buta-buta Tuhan lihat-lihat lawan-lawan buta. Ni falsafah Yunani lah kena. Ya, sedap tu. Tahu di mana dia falsafah Yunani gitu. Padahal ulama ambil dalam Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Nabi sendiri bila dengar sahabat doa kuat. Nabi kata irba'u nafsakum. Kasihablah olehmu akan diri kamu. Innakum la tad'u asamma wa a'ma. Kalian bukanlah duduk menyeru kepada Tuhan yang pekak buta. Innakum tad'u innahu sami'un basir. Sesungguhnya Tuhan yang seru tu Maha mendengar, Maha melihat. Artinya zat yang bersifat dengan pendengaran dan penglihatan, dan Maha mendengar dan Maha melihat. Oh. Betul itu. Nabi sebut dua-dua. Mu tak menyeru kepada Tuhan pekak buta. Mu seru kepada Tuhan yang Maha mendengar, Maha melihat. Zat yang Maha mendengar dan Maha melihat tak mungkin dapat mendengar, dapat melihat kalau tak ada sifat penglihatan dan pendengaran. Tubiklah samak dan basar. Tentu tidak pekak dan buta. Ambil di hadis Nabi tu. Gitu dah. Satu zat yang nak mengaku dia Tuhan mesti ada hukum ketuhanan. Ambil di mana? Ambil di Quran juga. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hei manusia, kalian semua tu tak boleh lepas dengan Allah. Fakir pada Allah. Tak boleh lepas serba-serbi dengan Allah. Nak ngatur Allah, nak kelip mata Allah, nak berjalan Allah, nak tidur, nak bangun, semua tak boleh lepas dengan Allah. Serba-serbi tak boleh lepas. Allah serba-serbi lepas daripada belaka. Kaya mutlak dia panggil. Ghina ay ghina mutlaqan. Apa ghina mutlaqan? La yahtaju ila syai', tak berhajat apa-apa sesuatu. Tak ada. Dia suruh kita semaya, suruh puasa, suruh berzikir, suruh apa-apa suruh dia. Bukanlah Tuhan ni nak keuntungan, gharak, tujuan yang ada kembali keuntungan kepada Tuhan. Tak ada. Lepas tu sia-sialah kerja Tuhan. Dah. Kita manusia ni kalau disuruh buat atau buat apa-apa tindakan mesti ada gharak. Sama ada ghardud dunia atau ghardul akhirah. Mari mendengar. Ada tujuan tak? Ada tujuan.
Nah, ghardud dunia pun ada, ghardul akhirah pun ada. Biasanya orang main dengan ni ghardul akhirah sebab tak dapat duit deh. Ada duit tak? Dapat tak duit? Main dengan ni. Ada dapat duit tak? Tak dapat. Duit kita pula kadang-kadangnya masuk dalam tabung masjid. Apa dah tu? Tu hebat orang main dengan. Ustaz main ngajar, ni parah sikit. Ustaz yang mengajar belum tentu ghardul akhirah. Nah, banyak ghardud dunia. Itu kembali kepada hati masing-masing lah. Kalau ghardud dunia saja, habislah. Dapat dunia lah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Akhirat tak dapat apa-apa habuan. Sebab apa? Nak dunia. Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa yang nak habuan dunia, kami beri apa hak kami, tentu dah bukan apa hak mun nak. Kan situ penak sikit kita kan. Kita nak 1 juta, Tuhan wi 10 rial buat mana nak ni. Tuhan wi tapi apa hak Tuhan kehendak, Tuhan tentu dah. Bukan apa hak kita nak, apa kita pilih, apa kita katanya kita nak bayar berapa ya ustaz, contoh dah. Berapa 1 juta kah? Nak 1 juta. Bergerak. Siapa dia nak wis 1 juta kamu main mengajar. Betul tak? Lepas tu? Tuhan wi apa hak Tuhan tentu. Dah lah tak dapat gapo hak kita nak. Dapat pun gapo hak Tuhan tentu. Lepas tu akhirat esok. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Akhirat tak dapat apa. Kan rugi gitu. Rugi tak? Rugi. Pendek katanya manusia ni kalau buat gapo ada gharak dia bang. Ghardud dunia atau ghardul akhirah. Wa illa kalau tak ada lagu tu pasti sia-sia, kerja sia-sia. Tak ada. Nah, ustaz main ngajar apa sini? Tahu saja mari. Berat. Mesti ada tujuan. Mari buat gapo mu duduk sakit tekok nak semua nak demam. Marilah, mana tahu boleh pergi ziarah dengan ustaz ke. Nah. Ada tujuan. Boleh temu mata lama tak jumpa, boleh ziarah. Kata masuk hospital. Nah, itu dia. Ada tujuan. Mesti ada tujuan. Tak ada orang buat kerja tak ada tujuan. Itu manusia. Nah, jalan berubah, hacul lebu, jatuh, masuk, berdegung, cabut tayar kereta orang masuk. Tiba-tiba tak baru. Pelebar pula tu jalan. Ada tu. Nak kat belah raya. Mesti ada tujuan. Mesti. Tak ada orang buat tak ada tujuan. Kalau buat tak ada tujuan, pasti orang panggil kerja sia-sia. Allah gitu kan? Yusuh kita semaya 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur. Dah. Bukan lagu tu. Mungkin kalau kita semaya, kita taat ke dia, kohon gagah, kohon menelai, kohon. Dah. Hatta na'udzubillah min zalik. Nak bagi pahal ya, na'udzubillah, minta berlindung. Hatta kalau kafir habis licin manusia atas dunia, tak berkurangnya sikit pun ketuhanan Tuhan. Kayak gitu. Tak berkurangnya sikit pun ketuhanan Allah. Lepas tu kalau gitu sia-sia lah. Tuhan duk suruh kita buat itu, buat ini, larang kita itu ini. Tidak. Sia-sia pun tidak. Keuntungan kembali pada Allah pun tidak. Apa? Ada hikmah. Ni payah kalau kita tak mengaji ilmu akidah, dia tak faham. Tok peti punya hurai mengarut kat sini, dengar tu dalam video tu. Dia kata pelik Asy'ariyah. Tuhan buat kerja tak ada tujuan. La ilaha illallah. Tujuan tu makna gharak keuntungan yang kembali pada Tuhan. Memang tak ada. Lepas tu, sia-sia lah kerja Tuhan. Tidak sia-sia. Ya tak payah tak faham. Payah ke tak faham? Tak payah. Sebab Tuhan buat kerja tak supaya kita. Lepas tu, ada hikmat setiap perbuatan Allah. Ada hikmatut tasyri'. Hikmat di syariat. Kayak gitu. Cuba. Hikmat di syariat ke. Bila kita berhadas kecil, ambil air semaya aja. Padahal begok tu besar tu bik tahik. Nah, besar lengeh kadang-kadang tu makan banyak kan. Tapi hadas kecil. Ambil air semaya ya. Basuh muka, tangan sampai siku, sapu kepala, kaki. Hadas besar pula tu bik air mani je. Ada siapa? Seceto, sebeldi air mani tu bik. Dah. Setitik 2 titik je tu bik. Tapi kena mandi. Nah. Kalau fikir ngakal tu patutnya terbalik lah. Berok tu kena mandi. Mengikut qadar besar tahik kita tu. Besar tahik, besar lah mandi. Lama sikit jamel. Nah. Patutnya tu biar air mani tu. Basuh muka, kaki, tangan cukup. Sebab setitik 2 titik ya. Dah. Apa hikmat? Ada hikmat. Kadang-kadang kita tak nampak.
Dan terkadangnya diberitahu oleh Allah. Tu. Setengah ulama kata hikmahnya apa? Beza keluar air mani dengan keluar tahi ni sedih. Betul tak? Tubik tahi ni tak ada orang jadi letih. Apa? Lepas berok letih. Tak ada. Biasanya nak berok tu letih. Cepatlah weh. Lambat weh. Ni aku sakit perut weh. Lepas berok lah ke mana? Segar tak? Segar. Gitu tubik. Mana? Merah. Lega. Segar. Jadi bila dah segar dekat basuh muka cukup lah. Kayak gitu. Basuh muka, tangan sapu siku, sapu kepala, basuh kaki. Sebaliknya keluar air mani ni tak ada. Orang lepas keluar air mani ni sehat, segar, aktif, tak ada. Dia jadi macam kain buruk, letih, terkulai layu. Maka untuk menyegarkan, mandi. Itu setengah daripada haid. Banyaklah. Sebab tu banyak. Tu hak hukum syariat. Hak perbuatan Allah atas kita hari-hari. Gara-gara kita nak gani tak dapat benda lain. Kayak gitu. Tak usah tanya, apa tu buat gini aku nak benda lain. Tuhan tak dengar ke aku doa ke? Jangan. Ada hikmat. Pasti ada hikmat. Kadang-kadang kita nampak lah dah. Kadang-kadang tak nampak sekarang lagi. Gigi lama sikit. Patutlah aku tak dapat benda ni. Rupa-rupa ni hikmat. Kayak banyak ke benda gitu. Itu kerjaan Tuhan. Tak ada keuntungan pada Tuhan. Dan tidak sia-sia. Bahkan di celahnya ada hikmah. Tapi nak faham lagu itu payahlah kalau orang awal-awal lagi tolak ngaji sifat 20 ni. Lah ni jadi koho mengamuk lah ni dah. Tu sekat-sekat ada nak bentar di parlimen RUU Mufti Wilayah. RUU Mufti Wilayah ni maknanya undang-undang khusus untuk orang nak jadi tok peti mufti. Ayah-ayah kita sini nak jadi mufti wilayah tak? Cuba kat tangan. Ada tak? Nak jadi mufti wilayah? Ada? Nak jadi mufti wilayah tak? Tak ada deh. Jadi kalau tak ada, kita tak nak sibuk pun sebenarnya. Betul tak? Tak nak sibuk ni dok. Kita tanya habis orang ramai. Kena ada Asy'ariyah, Maturidiyah? Kena ada? Siapa awak tanya tu? Hak nak jadi mufti kah? Orang awal ni jangan kena jadi tok peti ni, itu email pun getar gal lutut kakak. Tapi sibuk juga jawab. Saya tak setujulah. Dah. Sebab ini menyempit ke. Sudah. Apa awak nak jadi tok peti ke? Syarat tu bukan untuk berfatwa, untuk jadi mufti. Untuk jadi mufti. Supaya orang jadi mufti itu benar-benar jelas pegangan dia. Bapa tak boleh kau ustaz ikut Quran hadis saja ke? Nabi tinggal Quran hadis. Cakap tu janganlah tunjuk bodoh sangat. Jangan. Kita ni kalau kita bodoh, kita tak cakap awal-awal. Baru kita tahu kita bodoh. Sebab aku tak apa sebenarnya. Orang tak tahu kita bodoh kat alih. Tapi dia buka mulut kat orang. Bodohnya cakap gitu. Weh. Hak sesak ni semua guna Quran hadis banyaknya. Tak percaya? Tak percaya ke percaya ni? Cuba tengok. Fuq Qadariyatul Ula. Sebelum Imam Syafi'i lahir, ada puak namanya Qadariyatul Ula. Puak ni pupuh dah, tak ada dah di zaman kelahiran Imam Syafi'i. Bukan Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah tu bukan. Qadariyah sebelum Imam Syafi'i lagi. Apa pegangan mereka? Qadariyatul Ula. Mereka ni berpegang, berakidah, beriktikad. Allah Ta'ala ni sebenarnya tidak benar-benar mengetahui sesuatu perkara sehinggalah perkara tu benar-benar berlaku. Baru Allah Ta'ala tahu. Itu akidah mereka. Nak berlaku aksiden ke, nak ada berlaku hujan ke apa, tak tahu lagi. Bila Tuhan tahu? Bila benda tu berlaku, baru Tuhan tahu. Apa hujah dia? Suka-suka hati gitu. Quran apa? Quran. Mana? Banyak dalam Quran Tuhan sebut. Antara lain kan ada apa surah Al-Kahfi tu? Summa ba'atsnahum apa ya?
Thumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kayak gitu. Summa kemudian ba'atsnahum, kami membangkitkan mereka itu manusia nanti akhirat kelak. Supaya apa? Lina'lama, supaya kami tahu. Hah? Tak jelas lagi. Tuhan bangkit manusia supaya Tuhan tahu. Artinya kalau Tuhan tak bangkit manusia, Tuhan tak tahu. Siapa nak ingkar Quran? Ni Quran. Entah nak kafir lawan Quran. Sudah. Bukan kita lawan Quran. Kita lawan kefahamanmu hak tolol dengan Quran tadi tu. Bukan begitu ayat tu nak maksa. Lepas tu lina lama ai liyuzhir. Nah, cuba tengok dalam tafsir. Supaya diperzahirkan ilmuna akan ilmu kami. Kami itu nyata tahu sedia kala dah. Mung tu tak tahu. Mung tu tak tahu manusia. Supaya kami zahirkan pengetahuan kami kepada kalian. Nah, itu kalau kita ngaji tafsir. Siapa tafsir? Ulama yang tafsir. Kalau kita kau tolak ulama, kau sebakar ni, bukan Tuhan kata, ni ulama kata, pakai hak Tuhan. Terjemah betul-betul gitu. Jadi, li supaya nak lama kami tahu. Jadi kami bangkit manusia akhirat kelak supaya kami tahu. Artinya kalau kami tak bangkit, kami tak tahu. Bermakna pengetahuan Tuhan itu baru. Bila Tuhan tahu? Bila dia buat, baru dia tahu. Kafir tak sampai etikat kita. Kafir tu jangan main. Jangan main. Kufur tu mengisbatkan pengetahuan Tuhan terdahulu jahil. Jangan. Itu hujah Quran. Hujah akal pula. Ada akal juga apa dia pun. Dia kata, cuba fikir tengok. Kalau Tuhan Maha tahu sedia kala apa-apa yang nak berlaku. Kenapa Tuhan pergi suruh Musa dengan Harun pergi berdakwah ke Firaun? Suruh pasal apa pergi berdakwah ke Firaun? Dah Tuhan tahu dah sedia kala Firaun mati kafir. Sepatutnya Tuhan katakan bila Musa nak pergi berdakwah ke Firaun, Musa, nanti. Tak segi. Apa Tuhan? Tak segi. Negeri hamba lahir ni, Firaun tu huduh-huduh pun gaji juga jaga hamba kecil-kecil mula. Ke bini dia. Dah. Asiah tu pungut hamba. Hamba nak pergi berdakwah lah ke dia Tuhan. Kamu tak sedut lawan lah. Aku tahu sedia kala lagi Firaun tu mati kafir. Tak usah, sia-sia yang pergi. Baik mungkin cari raja lain. Para miswara ke siapa ke ni. Ternyata tak. Tuhan suruh pergi berdakwah ke Firaun. Itulah bukti Tuhan pun tak tahu. Pakai Quran tak? Pakai Quran tu. Tapi bukan masalah Quran. Masalah duduk di dalam sahih tak sahih kefahaman. Maka kita nak sahih tak sahih kefahaman, tak bolehlah nak tolak ulama. Sebab kita orang tak pandai ni. Tolak ulama, enggak jawab dia. Faham macam Qadariyah tadi. Jangan ingat kata hak sesat tu gak buku apa? Gila-gila ke majalah hujan. Bukan. Hak sesat apa? Guna Quran. Tapi apa jadi sesat? Sebab kefahaman dia tak betul. Idh lakam muzayyifin sahiha li ajli fahmi qaumihim qabiha. Ramai orang yang tak faham, yang melawani perkara yang sebenar itu bukan kerana apa? Kerana kefahamannya keji, buruk kefahamannya. Jadi kita pun hak lembab macam apa? Orang aku hamba lembab otak. Sebab tu hamba ikut ulama. Senang. Ulama orang cerdik, orang cerdas. Bila ulama tafsir lagu ni, syarah lagu ni, buat lagu ni ilmu, kita pun ikut flow dia. InsyaAllah. Selamat. Tak sudut bijak sendiri. Bijak sendiri tu mana? Bodoh sebenarnya tu. Faham balik tu. Orang Kelantan ni kalau dia ada tasydid atas perkataan tu makna lain. Bijak dia panggil. Bijak lah ni. Bukan bijak. Bodoh. Bijak sendiri. Apa mengaji ilmu sifat 20? Ayo, nak zaman Nabi tak ada. Jalan tu. Nak bijak lah tu. Nak jadi bodoh lah tu. Jangan. Hak ulama buat tu comel. Tu bagus buka Qadariyatul Ula.
Perlu lagi hak lain. Banyak lagi. Guna Quran hadis belako. Tapi jadi sesak sebab apa? Li ajli fahmi qaumihim qabiha. Kerana kefahaman kaum tersebut keji. Jadi kita hak kurang makan kismis. Macam amu kurang makan kismis. Banyak makan Kentucky Fried. Jadi benda lah. Maka nak jadi cerdas, cerdik, ikut orang cerdik. Ikut ulama lah. Senang. Ulama susun dah. Jangan pula kita pergi baca sendiri, jangan. Ini pun satu masalah juga. Ambil ilmu, baca buku sendiri. Terutama ilmu akidah. Jangan. Man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Barang siapa ambil ilmu akidah dengan semata-mata baca kitab banyak tanpa belajar dengan tok guru hak sebenar, maka akan masuklah dalam hatinya bagai-bagai sengko yang salah. Jadi salah sengko. Macam ada satu kelompok ni, dia nak marah kepada RUU mufti wilayah. Nak mensyarat kau jadi peti wilayah ni kena berakidah dengan aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Lalu dia pun buat podcast. Order daripada Indo tu. Nak buat apa? Nak menipu atas nama Asy'ariyah. Kata akidah Asy'ariyah ni orang awam susah nak faham. Sebab apa? Sebab Asy'ariyah ni pelik. Tuhan bersifat dengan kudrat tapi tak benar-benar berkuasa. Sudah. Tuhan bersifat dengan iradat tapi tak benar-benar menentu. Tuhan bersifat dengan pengetahuan tak benar-benar mengetahui. Tuhan bersifat dengan sama basar tapi tak benar-benar mendengar melihat. Kenapa dia boleh tahan lagi tu? Dia baca sendiri tu. Sebab apa? Bila dia baca sendiri, sifat yang wujud di zat Allah, yang bangsa wujudiah dia panggil, yang ada di zat Allah. Sifat tu ada di zat Allah. Lagi pula dia tu bahasa wujudi, bahasa ada. Setara mana ada? Lau kushifa 'annal hijabu la ra'aina. Kalau Allah buka hijab pasti nampak. Gitu. Pasti nampak. Itu orang panggil musahih bagi dapat dilihat. Apa? Nampak. Ada. Itu ada. Kalau ada, walaupun tak dapat lihat lagi sekarang, sah untuk dilihat. Jadi tugas sifat dia panggil ta'alluqus sifat, kerja sifat tu. Ulama-ulama Asy'ariyah kata kalau hak bahasa qadim, tanjizi qadim, suluhi qadim, dia panggil nafsiyun lis sifat. Sifat nafsiyah bagi sifat. Ini mungkin payah nak faham sikit ni kalau tak mengaji dah. Kalau yang baru dipanggil tanjizi hadis. Kayak gitu. Itu amrun iktibariyun, perkara yang dikira-kira pada fikiran. Sungguh pada fikiran kita dan berlaku pada realiti walaupun tidak ada pada realiti. Payah nak faham tu? Payah tak? Payah? Tak payah sebenarnya. Benda mudah je kalau kita belajar. Mudah kalau kita belajar dah. Benda ni walaupun tidak ada pada realitinya, tak ada, tapi apabila perkara tu berlaku, maka sungguh dalam fikiran kita. Contoh Ustaz Aiman. Ustaz Aiman ni kalau kita tengok ke dia, nampak tak? Dia ni ialah anak kepada Ustaz Subri. Ada? Ada nampak tak? Ada nampak atas berikat dia ke anak Ustaz Subri ada? Ya. Tak nampak. Dia nisbah dengan ayahanda dia anak. Betul tak? Dia panggil bunuwah. Tapi dia nisbah dengan anak dia bapa. Mana keanakan kebapakan tu? Ada tak atas berikat Ustaz Aiman? Ada? Ya, Ustaz Aiman, anak Ustaz Subri punya tu atas berikat dia tu. Anak Ustaz Subri. Gitu. Ataupun anak Ustaz Aiman nama apa? Habib. Ustaz Aiman ni bapa Habib pun tu. Atas tekuk dia ada tu. Anak Habib. Gitu. Tak ada. Mujarradun nisbah dia panggil. Semata-mata nisbah.
Sungguh tak Ustaz Imani anak Ustaz Subri? Sungguh tak? Sungguh. Berlaku tak? Berlaku. Ada tak? Tak ada. Tapi sungguh. Sungguh lah. Payah ke nak payah gitu? Senang ya. Jadi kalau tak ada dia kata. Perkara ni kalau ada, kalau tak ada. Mana boleh gitu. Kebapakan, keanakan, kesuamian, keisterian, kebinian. Itu semua tu mujarradun nisbah. Bukan ada. Tapi sungguh tak? Sungguh. Berlaku. Mungkin ada ibu-ibu kita, ayah kita nampak kenyu. Payah nak payah lagi tu. Gini ya. Kita ngaji fiqh dah. Bila keluar salah satu daripada dua jalan, kubur atau dubur, kita berlaku hadas. Kalau selain daripada mani, hadas kecil. Kalau air mani, hadas besar. Apa hadas? Ada tak? Ada di tubuh kita, ada. Kalau ketuk lah, hijau muka, biru tangan, gitu. Biasa ada gitu. Kalau tidak, tak ada lah orang nipu dia tak ketuk, padahal dia ketuk. Betul tak? Dia ketuk bosok bau siapa ketuk? Siapa padahal dia ada. Tak ada. Kalau tidak mesti tak boleh menipu dah. Bila ketuk hijau muka. Nanti ni ketuk rupanya. Tu hadah ada penuh muka. Hijau biru. Gitu. Tak kan? Ada tak hadah ni? Nanya adik-adik. Ada tak hadah? Sudah. Kalau ada mesti boleh lihat. Awak ketuk kau berok kau hijau kau hitam muka. Berok jadi hitam muka. Tangan sampai siku. Kecing jadi kelabu sikit. Muka kayaknya sikit. Ketuk jadi belah-belah hitam, belah-belah kelabu. Kau lagu mana? Ada hadas? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, lepas tu Tuhan suruh ambil air semaya pasal apa? Mandi wajib pasal apa? Kerja bodoh kalau dak akak benda tak ada. Nawaitu raf'al hadasi asghar. Gitu. Ulama fiqh sebut apa dalam kitab fiqh? Bila mendefinisikan hadas. Apa kata ulama? Hadas tu ialah amrun iktibariyun yakumu bil a'dha'il badani yamna'u sihhatas salati. Cuba terjemuh. Hak tu Arab. Kita hidup kepek ni tak usah kaya Arab lah. Kita nak pergi ikut Melayu gitu ni. Kadang-kadang ngaji Arab nak pergi Arab. Kaya hidup macam Arab. Kita mengaji kita Arab kan nak pergi ikut bahasa kita ni. Biarlah tahakkuk kefahaman kita. Gitu. Sebab tu nak ngaji biar tahakkuk kefahaman kita, kena ngaji di ulama yang tahqiq. Alhamdulillah lah kita di orang Melayu ni Allah Ta'ala bakit. Orang seumpama Syekh Pak Dek Mkoh. Mari kita buat haul di pondok Babur Daudin mari. Peringatan haul. Peringatan tentang Syekh Pak Dek Mkoh. Jasa-jasa dia dan sebagainya. Sebab dengan sebab dia baru kita faham. Kalau kita tidak nak terjemah dah. Kalau ikut orang baca buku ya tak ada. Amrun i'tibari ni ghairul mawjud fil a'yan. Tidak ada pada realiti. Tak ada, perkara tak ada ya. Jadi hadas itu perkara yang tidak ada, amrun i'tibari yakumu bil a'dha'il badan. Ada berdiri di anggota tubuh badan. Tadi kata tak ada, patut ada pula berdiri. Macam mana tu Ustaz? Tadi kata tak ada. Hadas patut ada berdiri di anggota tubuh badan. Jangan banyak bertanya. Barang siapa banyak bertanya, banyaklah bangangnya. Pada Ustaz sendiri bangangnya enggak? Jadi kalau kita mengaji betul ni, amrul i'tibari itu bukan perkara yang tak ada. Terjemah macam mana? Perkara yang sungguh berlaku pada anggota tubuh badan kita yang menegahkan akan sahnya sembahyang. Faham tak? Mudah tak nak faham? Apa itu hadas? Perkara yang sungguh pada fikiran kita berlaku pada anggota tubuh badan. Berlaku. Walaupun tak nampak biru ke hijau, tapi berlaku tak? Berlaku. Maka sebab tu kita disuruh angkat hukum yang berlaku tadi. Dengan ambil air semaya dan mandi wajib. Kerja sia-sia tak? Tidak. Allah. Lepas tu payah mana? Kalau ngaji kena cara, tak payah lah mudah.
Masalah hak payah tu kita pergi ambil buku sendiri, boleh bahasa Arabiah, sikit sebanyak kita pergi baca sendiri. Tak tahu, Google, belek kamu. Lepas tu, faham sendiri. Lepas tu kita pergi hukum pula. Jadi, Allah bersifat dengan pendengaran Asy'ariyah ni. Tapi mendengar tu amrun iktibari mana? Ghairul mawjud fil ayat. Tidak ada pada realiti. Jadi Tuhan tak benar-benar mendengar. Tu natijah gitu. Kenapa jadi gitu? Sebab baca buku sendiri. Bukan gitu ulama Asy'ariyah kita faham. Ulama Asy'ariyah kita faham Allah bersifat dengan pendengaran. Pendengaran itu apa? Satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Satu makna yang berdiri di zat Allah Ta'ala. Bukan deria macam kita. Deria pendengaran kita ni. Tuhan bukan deria. Nah, Tuhan satu makna. Nama bagi satu makna yang berdiri di zat Allah. Apa tu? Allah tahu hakikatnya. Sedia kala ada di zat Allah Ta'ala. Nah, yang dengan dia, Allah benar-benar melihat. Benar-benar mendengar. Kalau sifat pendengar ya. Nah, setiap benda yang ada atau benda yang didengar atau dilihat. Bila dia mendengar benar-benar, bila ada benda tu, kalau benda tu qadim ada, seperti zatnya dan sifat-sifat Allah Ta'ala sendiri, maka qadim jugalah Tuhan mendengar dan melihat. Benar-benar qadim lah mendengar melihat. Kalau benda tu baru Tuhan ada, macam kita baru ada, baru Tuhan benar-benar mendengar, baru Tuhan benar-benar melihat. Adapun pendengaran, penglihatan, sedia kala. Senang nak faham? Kau payah nak faham? Senang deh. Tak ada payah. Payah apa? Nah, awak payah, semua ilmu payah, tak usah ngaji, mudah. Jadi bodoh lagi mudah. Tak ada kena mengaji. Nah, semua ilmu tu kena ngaji. At-ta'allum tu maknanya takalluf. Susah, berat. Kan gitu? Tapi bila ngaji mudah. Oh, gini je. Susah. Jadi Allah benar-benar melihat tak kita sekarang ni? Benar-benar. Berlaku tak Allah Ta'ala melihat kita sekarang ni? Berlaku. Allah benar-benar mendengar tak kita sekarang ni? Benar-benar mendengar. Berlaku tak Allah Ta'ala mendengar kita sekarang ni? Berlaku. Ada tak mendengar melihat tu? Tak ada lah sebab bukan benda ada. Amrun i'tibari. Tapi sungguh berlaku tak? Sungguh berlaku. Ada apa? Pendengaran, penglihatan. Payah tak payah itu? Senang. Sungguh tak saya ni anak abah saya? Sungguh. Sungguh tak saya ni bapa anak-anak saya? Sungguh. Tak ada pun apa. Ustaz anak harai aku. Hei! Dah tak ada kan bukan anak abah saya gitu. Jangan gitu. Ai pelik dia faham. Tu salah faham tu bahaya. Jadi sebab tu apa? Mudah-mudahan apa boleh deh. Mudah-mudahan boleh. Boleh deh. Tak apa sihat mana dek. Mudah-mudahan apa kita dengar pada pagi ini dapat manfaat. Nah, jangan orang panggil kita mudah-mudah menuduh ilmu ni sesak lah, ilmu ni payah lah, orang-orang nak faham dah. Ilmu ni ada tahapan dia. Nah, kalau kita masuk sekolah, adik-adik masuk sekolah ni, terus masuk sekolah tu kata nes selalu kau. Memang payah lah. Tuan budak dia kata satu. Masuk kelas dia kata naik atas. Lepas tu ngilim pala. Masya Allah. Payah lah belajar di sekolah ni. Memang payah. Salah masuk kelas. Dia kata satu. Masuk kelas dia kata satu. Ada tahapan dia. Kita pergi ngaji sifat 20. Tepat orang duk bahas ta'aluk. Duk bahas hak sulit-sulit. Rawamid fil ilmil kalam. Kita sendiri tak tahu apa lagi sifat 20. Payahnya ya Allah. Memang payah sungguh lah. Salah masuk kelas. Masuklah kelas. Dia kata satu dulu. Darjah satu dulu. Ni pergi sekolah budak darjah satu. Masuk tingkatan naik atas. Lepas tu klik. Adik tak nak sekolah dah. Payah gila ngaji sekolah punya. Sekolah mana lagi? Sekolah menengah. Mu tu sekolah rendah. Dah. Sekolah menengah masuk kelas mana? Tingkatan naik atas. STP dah. Lepas tu ayat ilmu payah. Dia masalah masuk kelas. Jadi kalau kita masuk kelas betul, insya-Allah tak ada payah. Ikut tangga step by step. Dia kata satu, dia kata dua, dia kata tiga. Ada tahap fardu ain dia sifat 20. Ada tahap fardu kifayah. Lepas dah fardu ain, tak usah ngaji dah fardu kifayah. Sila. Sebab tu kalau amal ngaji sifat 20, amal kan royak. Kalau nak bahas payah-payah ni, amal lalu ke pocik-pocik ibu-ibu.
Kita ngajar ini tidak fardu ain dah. Ibu-ibu ayah-ayah rasa payah, jangan susah hati. Tak fardu ain, tak tahu tak apa. Bukan aki tak tanya dalam kubur. Gitu selalu. Rasa nak tidur pun tafadhal, tidur lebih baik kalau tak faham. Gitu. Kena royak gitu. Takut ya duk. Kau pergi ni? Payahnya ilmu nak kenal Tuhan. Nak duk bahas amrun adami, amrun adam subuh, macam-macam pula duk bahas. Peningnya kata payah. Senai ikut Quran hadis. Ya. Klik pula pokok tu. Itu dah. Jadi mudah-mudahan apa kita dengar pada pagi ini dapat manfaat untuk kita bersama. Apa yang baik daripada Allah, dan yang buruk daripada kelemahan diri yang sendiri. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimta minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستودعك ما تعلمناه فارجعه عند احتياج إليه ببركة سيد المرسلين وإمام المتقين وعلماء العاملين والأولياء الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود الظالمين المجرمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة وفي كل مكان وفي كل أرض الإسلام. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.